Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini kita akan membincangkan tentang latihan uji diri 1.3. Jadi ini adalah latihan dalam buku teks kimia tingkatan 5. Okey, jadi terus ke soalan nombor 1. Tulis notasi sel bagi sel kimia yang berikut. Jadi ada 2, A dan B. Okey, sebelum kita buat soalan ini, kita ulang kaji dulu. Okey, bagaimana untuk menulis dalam notasi sel bagi sel lineal. Okey, yang pertama, kita kena di sebelah kiri adalah bahagian anode ataupun terminal negatif. Okey, seterusnya, sebelah kanan ada cathode ataupun terminal positif. Okey, kita mula dari sebelah kiri dimulai dengan elektrod bagi anode. Okey, seterusnya adalah dia punya elektrolit ya, yang mengandungi ion elektrolit. Okey, di tengah-tengah ni kita ada satu palang. Okey, seterusnya di tengah-tengah ada double palang. Okey, menunjukkan ini adalah titian garam ataupun pasu berliang. Okey, seterusnya adalah di bahagian cathode, elektrod yang mengenai ion, elektrolit yang mengenai ion. Okey, ini adalah elektrolit. Dan seterusnya satu palang. Dan yang akhir sekali di paling kanan adalah elektrod di sebelah cathode. Okey, kita lihat pada soalan. Okey, SN2+, SN, Mg2+, dan Mg. Okey, jadi di sini kita tahu bahawa ataupun cara dia, ya, bagaimana kita perlu mengenal pasti yang mana yang terminal negatif ataupun anode, yang mana yang terminal positif ataupun anode. Di sini kita ada SN dan Mg. Okey, jadi kita perlu lihat pada siri keupayaan elektrod PY. Okey, Mg di sini dan Sn di sini. Jadi Sn nilai inert dia paling lebih negatif berbanding Mg ya. Mg nilai inert dia lebih negatif berbanding Sn. Okey, jadi kita kena pasti bahawa Mg adalah di terminal negatif ataupun dia berada di anode. Okey, jadi kalau anode kita boleh tulis sebagai Mg. Okey, pejal. Okey, satu palang. Lepas tu kita kena tulis dia punya elektrolit ion dia, Mg2+. Okey, dalam keadaan aqueous. Terusnya double palang Sn2+ dalam keadaan aqueous. Dan terusnya Sn dalam keadaan berbicara. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, B antara Cl2 dan Mn. Okey, kita lihat siri keupayaan elektrod PY antara Cl dan Mn. Okey, Cl berada di sini dan Mn berada di sini. Jadi Cl nya adalah terminal negatif. Okey, manakala Mn adalah terminal positif. Ini adalah anode, ini adalah cathode. Okey, jadi bagaimana nak menulis untuk
1B. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ada Cl2 dan Mn, MnO ni. Jadi kita anggap ini bukan dalam keadaan pepejal. Okey, sebab Cl2 ni dalam keadaan aqueous. Okey, sama juga dengan MnO4 ni. Jadi kita untuk di bahagian elektrod, okey, ini bahagian ni kita perlu ada satu elektrod. Jadi kita boleh wujudkan satu elektrod, contohnya elektrod platinum. Okey, jadi bagaimana cara menulis? Ya, kita tahu yang mana Cl2 di terminal negatif. Jadi kita mulakan dengan Cl2. Tapi mesti kita mulakan dengan elektrod. Jadi kita anggap kita gunakan elektrod platinum. Okey, satu balang Cl aqueous. Okey, Cl2 aqueous. Okey, double balang, maksudnya titian garam atau pasu berliang, MnO4 aqueous. Okey, koma Mn2+. Okey, single balang dan platinum. Okey, disebabkan dalam B ni dia tidak menunjukkan elektrod, jadi kita wujudkan platinum sebagai elektrod. Jadi cara tulisnya macam ini. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, ini contoh dalam bentuk yang lebih proper. Okey, yang pertama A dan yang kedua B. Okey, seterusnya soalan kedua. Hitung nilai voltan bagi sel yang berikut. Okey, kita terus pergi soalan yang pertama. Okey, yang ni macam mana nak jawab? Kita perlu juga melihat pada siri keupayaan elektrod piawai. Ya. Okey, jadi yang pertama ada Ni dan Pb. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu formula. Okey, formula bagi bacaan voltan E0 bagi sel J0 adalah E sel sama dengan E cathode tolak E anode. Okey, kita kena masukkan sekali dengan nilai positif ataupun negatif. Ya, E cathode maksudnya E yang lebih positif tolak E yang lebih, nilai E0 ni lebih negatif. Okey, jadi kita boleh lihat soalan yang pertama, Ni dan Pb. Okey, kita lihat siri keupayaan elektrod piawai Ni dan Pb. Okey, kalau kita tengok sini Ni nilai dia negatif 0.25. Mana Pb adalah negatif 0.13. Maksudnya ni, cara nak buat adalah E0 cell sama dengan, okey, Ni tadi kita dapat bahawa E0 dia positif 0.13, manakala Pb tadi adalah negatif 0.25. Jadi E cell sama dengan E0 cathode. Cathode yang mana? Yang lebih positif ini. Maksudnya positif 0.13 tolak yang lebih negatif, maksudnya anode. Ini anode negatif 0.25. Okey, jadi kita akan dapat jawapan sama dengan positif 0.12 volt. Okey, ini untuk A. Okey, seterusnya B. Jadi yang soalan kedua ni kita tengok pada apa terminal di sebelah anode dan cathode.
Okey, jadi ulang balik. Inert cell sama dengan inert di cathode, tolak inert di anode. Okey, nilai inert di anode. Jadi kita nak pasti mana cathode yang mana anode. Okey, kita ada I2 dan Ag. Okey, kita rujuk I2 dan Ag. Okey, jadi Ag ni adalah di cathode, manakala I2 di anode. Okey, maksudnya positif 0.80 tolak positif 0.54. Okey, sama dengan positif 0.80 tolak positif 0.54. Okey, jadi jawapannya sama dengan positif 0.26 volt. Okey, ini jawapan bagi B. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang bahagian 2C. Okey, kita ada Fe dengan Ag. Okey, sama juga dengan Ag tadi nilai dia ini. Dan kita tengok Fe adalah positif 0.77, mana Ag positif 0.80. Maksudnya Ag ni adalah cathode dan Fe adalah anode. Jadi maksudnya 0.80 tolak 0.77. Okey, kita masukkan inert cell sama dengan positif 0.80 tolak positif 0.77. Okey, jadi jawapan dia positif 0.03 volt. Okey, untuk 2C. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir 2D antara BR dan juga Cl. Okey, kita rujuk BR positif 1.07. Okey, seterusnya Cl positif 1.36. Maksudnya di sini adalah cathode dan di sini adalah anode. Okey, maksudnya positif 1.36 tolak positif 1.07. Okey, inert cell sama dengan positif 1.36. Okey, tolak positif 1.07. Okey, jadi jawapannya adalah positif 0.29 volt. Okey, ini untuk jawapan bagi 2D. Okey, itu saja perbincangan kita untuk latihan UGD 1.3. Diharap kamu semua dapat menyemak jawapan kamu. Okey, dan seterusnya faham apa yang cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih.